أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Apa masalahnya kamu ni ya? Idza lakum munfiru, apabila diajak ataupun diseru untuk berjuang, rasa berat, rasa malas ya, pasal saya dulu dah berjuang dekat Mekah, saya dekat Madinah dah banyak panjang dah, ini waktu nak rehat bagi orang muda. Adakah itu dibenarkan? Tidak dibenarkan ya, kecuali kalau kita nak selesa di sini ya, nak buat persediaan dekat sini, tapi rupa-rupanya dekat sana benda ini semuanya tidak berharga, kecuali ia perlu dilaburkan, tukar jadi mata wang akhirat. Jadi duit kita, emas kita, apa lagi Ustaz, rumah apa sebagainya, tenaga, anak, semua apa yang kita ada, pangkat yang kita ada, kita kena cepat-cepat tukar kepada mata wang akhirat. Tuan-tuan dan puan sahabat Al-Quran yang kasih Allah SWT sekalian, bila Ustaz Faz sebut tadi harta, rumah, kenderaan, anak-anak, teringat ada ayat yang lain yang menyatakan bahawa tak berguna semua tu. Satu hari nanti tidak akan beri manfaat banyaknya harta benda kamu, ramainya anak pinak kamu, kan, kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang tenang tenteram. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahu akbar. Hati yang salim itu Ustaz, salim. Mudah-mudahan kita tergolonglah. Amin. Amin. Sebab kita bersahabat, bercinta dengan Al-Quran ini. Amin ya rabbal alamin. Baik. Dengan doa kita, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha sucimu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana. Rabbi zidni ilma, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu untuk kami. Allahu akbar. Allahu akbar. Maka pada hari ini, apakah sinopsis yang kita akan lihat bersama? Kita saksikan. Bermula daripada ayat yang ke-37, pengharaman mengundur-ngundur ataupun menukar-nukar bulan haram. Ya, ada 4 bulan haram dan ini dibuat oleh orang-orang kafir, ya, orang-orang kufur, kerana mereka ada agenda yang kita akan baca pada ayat 37. Pada ayat 38 hingga 40, anjuran untuk berjuang, berjihad dan ancaman meninggalkannya serta mukjizat gua waktu hijrah. Ini kita akan lihat daripada ayat 38 hingga ayat 40. Hanya ada 4 ayat saja pada hari ini bercakap tentang perjuangan. Ayat 38 ini sebenarnya bukan sekadar berada di Mekah ya, tetapi juga Islam yang sudah menang di Fathu Mekah itu perlu berkongsi, menyebarkan kebaikan tersebut ya kepada orang ramai, tetapi ada orang lain, musuh-musuh yang mengumumkan perang. Jadi orang Islam ya, umat beriman akan buat persediaan ya sebagai mempertahankan diri kita. Allahumma arhamna bil Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufr yudallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم
والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. Membawa pada resolusi pada hari ini, yang pertama, uruskan masa dengan ketentuan Allah, bukan ikut nafsu ataupun main ubah-ubah. Yang kedua, siap sedia untuk berjuang pada bila-bila masa. Dan yang ketiga, rebut peluang agar diri menjadi penolong agama Allah SWT. Allah, la ilaha illallah. Dan perkataan pilihan kita pada hari ini sama-sama kita saksikan, iaitu halla ataupun halala. Halal, ya, kita tahu
perkataan ini membenarkan, mengizinkan. 51 kali disebut di dalam al-Quran, dan dalam ayat 37 ini Allah mengingatkan orang-orang kufur, orang-orang kafir itu menghalalkan perkara yang haram, termasuklah dia menghalalkan perkara ataupun perang pada bulan-bulan haram. Itu tidak dibenarkan, dan ini juga pelajaran untuk kita, jangan kita mencampur adukkan, memberi hukum, ya. Setengah ustaz ataupun setengah penceramah dia mencari jalan terbaik, berbanding guna istilah halal dan haram, dia guna perkataan saya tak berapa minat, kan, ataupun saya tak galakkan. Pasal halal dan haram ni satu istilah yang berat. Jangan digunakan dekat Facebook, jangan mudah-mudah digunakan dekat dalam dialog kita, walaupun dah lepas ikut My Quran Time, kerana makin ikut My Quran Time lagi kita tak berani nak cakap halal dan haram kecuali dengan ilmu, dengan authority, sumber yang betul. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Jika sebelum ini kita pernah berkongsi tentang martabat ikhfa, kan? Ada pertengahan, ada yang jauh, ada yang tinggi. Hari ini insya-Allah kita nak berkongsi tentang martabat idgham. Mari kita saksikan paparan yang kita sediakan, iaitu 5 martabat ghunnah. Maaf saya, 5 martabat ghunnah. Yang pertama iaitu ghunnah nun dan mim musyaddadah. Ghunnah pada nun dan mim musyaddadah, iaitu ghunnah pada nun dan mim bersabdu ataupun musyaddadah. Contohnya, beberapa contoh keadaan nun dan mim musyaddadah. Contohnya iaitu ayat yang ke-196 tu, inna, tu inna waliyallah, nun yang bersabdu ataupun nun musyaddadah, inna. Ataupun contoh yang seterusnya yang bawah dia tu, mim yang bersabdu, imma syakiran wa imma kafura. Maksudnya yang pertama ni, dalam 5 martabat ghunnah ini, yang ni yang paling tinggi, nombor 1. Ada ghunnah nun dan mim yang bersabdu. Ingat, jadi kena ingatlah tuan-tuan dan puan-puan, nun yang bersabdu, mim yang bersabdu. Kalau kita perhatikan lagi contohnya, faman nakatha fa innama, maaf saya, nun yang bersabdu, fa innama faman nakatha. Kemudian yang kedua, wa ma ma'aka, dan yang ketiga, minal jinnati wan nar. Baik, itu contoh-contoh yang kita kongsikan, 5 martabat ghunnah. Yang pertama iaitu mim yang bersabdu ataupun mim musyaddadah dan juga nun musyaddadah. Kalau kita perhatikan dalam ayat yang kita baca hari ini pun ada juga. Mula-mula sekali kita baca innama, tu. Kemudian lepas tu jumpa lagi, kan? Jadi itulah antara 5 martabat. Dan yang pertama nun yang bersabdu, mim yang bersabdu. Kalau dalam halaman kita baca hari ni, muka surat 153 ni tak ada mim tapi ada nun. Saya nak tanya, mungkin sama-sama kita boleh jawab nanti, boleh cari, boleh ulang kaji. Dalam halaman kita 193 ni ada berapa kalimah yang terdapat nun yang bersabdu? Saya dah kira tadi. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semua, silakan boleh tengok dekat mana ada nun yang bersabdu. Mim tak ada nun je dalam halaman ni. Jadi sama-sama kita ulang kaji nanti, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim.